Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh buka mic terus tanya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, rujukan kita hari ini ialah buku teks muka surat 69. So kita dah menghujung bahagian 3.1.6. Menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. So bahagian pernyataan kita dah bahagian hujung. Selepas ini kita akan masuk apa yang dipanggil sebagai hujah. Okey, muka surat 69. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. So, bagi setiap pernyataan palsu sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal, ada ejaan di situ, penyangkal PE, boleh diberi untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut sebagai contoh pernyataan. Semua poligon mempunyai 2 atau lebih penjuru. Okey, pernyataan ini adalah pernyataan palsu, poligon. So kalau kita kata segi 4, yes, dia ada penjuru. Ini penjuru, garisan yang ini dipanggil penjuru. Okey. Semua poligon mempunyai 2 atau lebih penjuru. Segi 4, yes, betul. Tetapi kalau kita tengok segi 3, okey, segi 3 ada tak penjuru? Tak ada, So, segi 3 tidak mempunyai penjuru. So, fungsi di sini ialah bila sesuatu pernyataan itu palsu, kita memberikan ataupun menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. So, kita nak jadikan pernyataan itu, untuk menafikan pernyataan ini kita ada sokongan. So, penyangkal ni macam nak sokong kita punya pernyataan. Kita punya pernyataan disokong oleh siapa? Oleh apa? Ada yang masuk. Okey. Saya ulang. Penyangkal ini ialah digunakan untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Bila kita kata pernyataan itu palsu, okey, kenapa dia palsu? Apa alasan dia? Penyangkal di sini itu bermaksud. Contohlah kalau kita ambil dalam kelas. Kalau saya kata pernyataan, semua pelajar 4D adalah lelaki. Adakah benar ataupun palsu? You think? Palsu. Nampak gambar, nampak tak? Skrin yang saya share ni nampak? Tak nampak? Nampak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada skrin. Okey, sekarang ada. Sekarang ada tak? Ada. Sorry ya. Ada, cikgu. Saya dah share tadi, tak tahu hilang mana. Okey. Tak ada apa, ini tajuk tadi. Penakulan logik. So kita punya standard pelajaran kita ialah menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Okey, saya dah terangkan tadi. Bagi setiap pernyataan palsu, sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberi untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Dalam buku teks ada silap ejaan sedikit, ini sepatutnya penyangkal. Sebagai contoh, pernyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih penjuru. Pernyataan ini adalah palsu. Kenapa? Kerana kita dapat lihat di sini, jika segi 3, segi 3 tidak mempunyai penjuru. Ini bermaksud penjuru. Kalau kita ambil segi 4, ini dipanggil penjuru, garisan yang ini. Bucu bertemu dengan bucu. Ini dipanggil penjuru. Okey. So, segi 3 di sini merupakan contoh penyangkal.
Okey, pernyataan. Semua pelajar 4D adalah lelaki. Okey, tu tadi kamu dah jawab, pernyataan ini adalah palsu. So, apa ayat penyangkal yang kita boleh gunakan untuk menafikan kebenaran ini? Boleh bagi contoh satu. Siapa-siapa? On mic. Kalau boleh bagi tahu nama. Boleh tak bagi satu ayat yang boleh menyangkal pernyataan ini? Kita dah kata dia palsu. So, kita nak menyangkal ni, kita nak gunakan apa? Bukan. Bukan tu maksudnya kita menukar ayat tu menjadikan dia benar. Bukan semua pelajar 4D adalah lelaki. So itu kita dah menjadikan dia benar ataupun kita kata sebilangan. Kita tak nak tukar ayat tu palsu kepada benar. Kita nak bagi dia sokongan. Kenapa pernyataan ini palsu? Bukan sokongan, nak bagi tahu kenapa pernyataan ini palsu. Kerana apa? Okey, contoh. Ashwini adalah pelajar 4D. Ashwini ada tak hari ni? Tak ada Ada Chin Zihao baru masuk. Okey. Okey, Ashwini adalah pelajar 4D. So ini menyokong kita punya pernyataan. Kita mengatakan ini palsu sebab apa? Ashwini ialah pelajar perempuan. Okey, so Ashwini ialah pelajar perempuan. Boleh? Okey, kita tengok contoh 14 dalam buku teks. Tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, dia kata dekat sini, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Okey, apa itu poligon? Okey, poligon ialah segitiga. Kemudian kita ada segi 4. Kemudian kita ada pentagon, heksagon dan seterusnya. Okey, kalau segitiga, yes, hasil tambah sudut dia ialah 180. Tetapi dekat sini dia kata semua poligon. So pernyataan ini ialah pernyataan apa? Pernyataan palsu. Apa? Yes. Contoh dia bagi dekat sini, pentagon mempunyai hasil sudut pedalaman 540. Kita juga boleh bagi tahu hasil tambah sudut pedalaman segi 4 ialah 360 darjah. Mungkin ada pelajar dia akan gunakan ayat ini pun boleh juga. Okey. Contoh, kamu kata palsu kerana segi 4 tepat mempunyai hasil sudut pedalaman, hasil sudut pedalaman 360 darjah. Pun boleh juga. Okey, so penyangkal ni tak semestinya satu. Tapi mesti ada sekurang-kurangnya satu penyangkal untuk menyokong jawapan kita. Menyokong jawapan yang palsu. Jawapan yang benar tak perlu disokong. Sekadar kita tahu dah cukup. Okey, sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Okey, dia kata dekat sini benar. Ya ke benar? Apa dia nombor perdana? So nombor perdana yang genap ialah 2. So nombor perdana kita ada 2, 3, 5, 7. Tetapi yang genap ialah 2. Cukuplah sebab dia kata sebilangan. Dia tak kata semua. Dia kata sebilangan. Tapi satu cukuplah. Okey, so pernyataan ini benar. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Okey, pernyataan ini adalah palsu. Kerana apa? Kerana 8 bukan faktor bagi 20. So dalam faktor bagi 20, so kita ada 1 darab 20, 2 darab 10, 4 darab 5. Okey, ada tak 8 dekat sini? Tak ada kan? So 8 bukan faktor bagi 20. Ini yang menyokong kita punya ayat. Okey, sebab dia gunakan perkataan dekat sini. Dan kalau dan ingat, mesti kena dua-dua betul. Mesti kena dua-dua betul. Baru dia jadi benar. Sebab yang ni dah salah, so automatik dia menjadi palsu. Okey, boleh ikut banyak saya conteng sikit. 6 atau 36 ialah gandaan 9. 6 atau 36 ialah gandaan 9. So kalau kita tengok sifir 9, ini gandaan 18, 9 kali 2, 9 kali 3, 27, 9 kali 4, 36.
6 dan seterusnya. So apa yang ada dekat sini? Okay, so ada dekat sini 36. Sebab dia gunakan dekat sini perkataan atau, walaupun yang ini salah, tapi yang ini betul, okay, cukup sekadar itu untuk mendapatkan pernyataan yang benar. Okay, so selesai contoh 14. Kalau kamu ada soalan, buka mic. Kalau tak perlu buka mic. Kalau diam tu maksudnya saya boleh teruskan. Kalau ada soalan, kamu boleh tanya, terus buka mic. Kalau tak ada, biarkan saja. Okay, so saya akan pergi kepada contoh seterusnya. Kalau ada, kamu boleh buka mic. Tak ada. Okay, contoh 15. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Okay, yang ni kamu dah belajar. Apa itu penafian? So penafian kita gunakan apa tu? Delta, tilde P. Kalau pernyataan dia P, so dia punya penafian dah tilde P. Ini pun sama juga, kita gunakan tilde P. Tilde ni sama ada kita guna perkataan bukan ataupun tidak biasanya. Bergantung kepada pada bentuk ayat. Ini ialah di mana P, pernyataan itu ialah P. Okey, akas. Okey, akas ialah jika X lebih besar daripada 5, kita akan tengok nanti akas apa itu akas, songsangan dan kontra positif. Okey, so akas mudah saja, yang depan, yang belakang ni akan pergi ke depan, yang depan akan pergi ke belakang, tukar tempat saja. Songsangan maksudnya yang ini dia akan menafikan yang ini dan dia menafikan yang belakang ini. Kontra positif, yang ini akan pergi depan, nafikan, yang ini pergi belakang, nafikan. Okey? So penerangan dia, kalau siapa yang dah lupa boleh tengok buku teks. Okey? Buku surat tidak Buku surat 66. Saya tak snapshot yang tu. Kamu boleh tengok buku surat 66. Okey, surat 66 kat sini kalau nampak lah. Okey, yang ini kat sini ada pernyataan apa dia, akas apa dia, songsangan apa dia, kontra positif apa dia. Ni siapa yang dah buat latihan sebelum ni tak ada masalah. Kalau tak ada boleh rujuk balik kat sini macam mana cara nak buat dia. Okey, so saya mengandaikan kamu faham, saya teruskan. Okey. 6 ialah apa ni? Unsur. Dalam 3, 6, 9. So dia suruh nafikan, so ayat tu akan bertukar menjadi 6 bukan unsur bagi 3, 6, 9. Tapi kalau kita tengok dekat sini, maksud perkataan ini ialah unsur. So bila dia potong menjadi, dia jadi bukan unsur lah. So kalau kita baca ayat ini, 6 bukan unsur bagi 3, 6, 9. Bagi set ini set 3, 6, 9. Tapi kita tengok 6 ada dalam ni. So pernyataan ini adalah pernyataan palsu. Okay, kenapa palsu? Kerana 6 ialah unsur bagi 3, 6 dan 9. So 6 ada dalam ni. Sebab 6 ada dalam set tersebut. So pernyataan ini adalah pernyataan palsu. Okay, kalau ada nak tanya soalan A, boleh terus buka mic, tanya. Ada saya pergi kepada soalan B. Okay. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. So digunakan penafian juga tilde. Okay, so kita tambah saja dekat depan ni bukan. Bukan semua gandaan 10 ialah 2. Okay, so pernyataan ini ialah palsu. Kerana apa? So kalau kita tengok dalam Sefir 10, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Apa itu maksud gandaan? Gandaan ni maksudnya boleh bahagi dengan 2. So semua ini boleh bahagi dengan 2. Tetapi bila digunakan perkataan bukan dah kat sini, so automatik pernyataan ini menjadi palsu kerana semua gandaan 10 ni boleh dibahagi tepat dengan 2. So ada yang nak bertanya? Tak ada So ada yang buka mic tadi. Ada yang buka mic.
ada. Tak ada. Okey, kita teruskan. Kalau ada boleh stop saya. Okey, akas. Akas kita nak bawa ini ke depan, ini ke belakang. Kita balikkan saja. Jika P maka Q, dia akan tukar jadi jika Q maka P. Okey. So, dia akan bawa ini ke depan. Yang ini akan pergi ke belakang. Okey, ini betul ya. Jika X lebih besar daripada 3, maka X lebih besar daripada 5. So, pernyataan ini adalah palsu. Kenapa? Sebab kalau kita tengok X lebih besar daripada 3, kita ada nombor 4. Kita ada nombor 4 kat sini. Yes, 4 lebih besar daripada 3, betul. Tapi adakah 4 lebih besar daripada 5? So kat sini jadi salah. 4 lebih besar daripada 5 tu jadi salah. Bukan yang ini salah. Bukan yang ini yang salah. 4 lebih besar daripada 5 dah jadi salah. So, 4 lebih besar daripada 3. So kita nak kata 4 lebih besar daripada 5. So ini jadi salah lah. Tak boleh. Kerana apa? Kerana 4 lebih kecil daripada 5. Sebab itu pernyataan itu menjadi pernyataan palsu. Okey, saya teruskan dengan soalan D. Okey, songsangan. Songsangan maksudnya dia nafikan kedua-duanya dan dia terbalikkan. Dia akan bawa ke depan. Dia tak terbalikkan. Dia songsangkan saja. Okey, lanjut sangat. Okey. Jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar. So dia kata jika X bukan punca. Okey, X bukan punca. So kalau X bukan punca, so kalau X kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar, so kita akan dapat X kuasa 3 sama dengan 1. So X ialah 1. Sebab kalau kita cari punca kuasa 3 bagi 1, jawapan dia ialah 1. Ini yang betul. Sebab dekat sini kalau kita kira punca bagi persamaan ini adalah sama dengan 1. Okey. Kalau ikutkan ayat ini adalah betul, ayat asal. So bila dia songsangkan, maksudnya perkataan itu pun, pernyataan itu pun menjadi benar. Sebab kalau X bukan punca bagi ini, so maksudnya X ialah apa? Selain daripada 1. Bila X kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar. Bukan. So bukan 1, so maksudnya X tak sama dengan 1. So betul lah. So bukan 1. So maksudnya 2, 3 dan seterusnya. Betul lah. X tak sama dengan 1. So pernyataan ini benar. Okey, soalan E. Jika K kuasa 2, ada yang masuk daya 3. Okey. Soalan E. Jika K kuasa 2 lebih besar daripada sifar, maka K lebih besar daripada sifar. Ingatlah kalau ada lebih besar, so bila kita kontrakan dia, dia akan yang ni pergi depan, yang ni pergi belakang, dan pada yang masa sama dia akan jadi tilda juga. Dia menafikan kedua-dua. Simbol kalau kes ini, kes simbol dia akan terbalik dan akan jadi sama dengan. So dia akan jadi macam ni lah. Jika K lebih kecil atau sama dengan sifar, maka K kuasa 2 lebih kecil ataupun kurang daripada sifar. Okey, palsu. Kenapa? Sebab contoh kita ambil X, K sama dengan negatif 2. Negatif 2 ni betul lebih kecil daripada sifar. Tetapi kalau kita kuasa 2 dan negatif 2, kita dapat 4. So 4 lebih besar daripada sifar. So dah jadi salah. Pernyataan itu menjadi palsu. Okey. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada saya teruskan. Okey, saya teruskan. Boleh saya harap boleh. Kalau tak boleh nanti kamu tengok balik video ni ataupun video-video lain dalam YouTube untuk lebih faham. Okey, kita pergi pada praktis kendiri 3.1F dalam buku teks. Okey, boleh rujuk. So saya akan buat bincang dalam ni. So siapa yang rajin boleh salin latihan ini dalam buku nota kamu. Kalau tak rajin tak apa.
Kalau rajin salin dalam nota, jawapan saya akan beri dan tambahan ni saya akan bagi latihan. Sebabnya nota saya dah bagi dah dalam bentuk video. So bila-bila kamu boleh tengok, tak ada masalah. So tak salin pun tak apa nota ni. Yang penting nanti kamu buat latihan dalam buku kerja. Okey, yang pertama, tentukan nilai kebenaran. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal. Okey, semua segi empat tepat ialah segi empat sama. Ini segi empat tepat. Ini segi empat sama. Adakah ini segi empat tepat? Adakah segi empat tepat adalah segi empat sama? So, pernyataan ini benar ke palsu? Siapa nak cuba? Who do you think? Palsu. Palsu. Okey, terima kasih. Palsu kerana segi empat tepat tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Sebab kalau segi empat sama, semua sisi dia mesti sama panjang. Okey? Sebab itu kerana segi empat kerana segi empat tepat. Tertinggal perkataan tepat. Palsu kerana segi empat tepat tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Okey, B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, apa dia nombor kuasa 2 sempurna? Okey, 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 25. 36. Okey, ini ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini panggil kuasa 2 sempurna. So, dia kata sebilangan. Okey, contoh dekat sini 25. So, 25 boleh bahagi dengan 5? Boleh. So, pernyataan itu adalah benar. So, tak payah bagi alasan. Tak payah bagi penyangkal. Okey? Sebab ini benar. Ini contoh dia. Saya dah bagi penerangan dekat sini. Okey, 5 atau 9 mempunyai dua faktor. Okey, memang faktor ialah semua nombor adalah nombor satu dan diri sendiri. Tak kisahlah nombor apa pun. Bila dia kata 2, memanglah. Automatik. Kalau dalam 5, untuk 5, memang ada. Ada 1, ada 5. 9 pun sama juga. Ada 1, ada 9. Dia kata mempunyai dua faktor. Cukuplah. Betul lah 2 faktor. Dia tak kata 2 faktor yang sama. Dia hanya kata 2 faktor. Sebab kan dalam 9 kita ada 1 lagi, ada 3. So okey lah. Sini ada 2. Sini pun ada 2. So pernyataan ini adalah benar. Okey, D. 36 ialah gandaan 4. Dan ni digunakan perkataan dan gandaan 14. So kita tengok dalam sifir 4. Kita tengok dalam sifir 14. Cara yang paling mudah lah. So dalam sifir 4, yes, ada 36, iaitu 4 darab 9 sama dengan 36. Tapi dalam sifir 14 ada tak 36? Tak ada. Macam mana kita tahu? Sebab kalau kita bahagi 36, kita bahagi dengan 14, kita takkan dapat tepat. Kita tak dapat tepat. Tak tepat. Kita tak boleh bahagi dengan tepat. Kita akan dapat nombor perpuluhan. So kalau kita guna kalkulator, kita boleh semak 36 bahagi dengan 14, kita akan dapat 2.57. Ada perpuluhan. So tak dapat bahagi tepat, dia akan dapat 2.57. Okay. So palsu kerana 36 tidak boleh dibahagi tepat dengan 14. Okey. 36 tidak boleh dibahagi tepat dengan 14. Okey. Okey, dengan sini. Okey. Palsu kerana 36 tidak boleh dibahagi tepat dengan 14. Okey, kalau ada soalan boleh stop saya. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, saya teruskan.
Okey. Soalan nombor 2. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran. Okey, tentukan nilai kebenaran. Sekiranya palsu, berikan contoh penyangkal. Mula-mula tulis pernyataan. Yang pertama. Okey, 1 sifar asas 8 tolak dengan 77 asas 8 sama dengan 1 asas 8. Okey, betul ke? Kita semak. Okey, 100 asas 8. Ini macam ulang kaji jugalah asas nombor. Bagi yang dah lupa. Okey, so kita potong sini tinggal sifar. Ini potong bukan 10 ini jadi 8. 8 potong jadi 7, potong sini jadilah 8. Pinjam 1 sini jadi 8. 8 sini pinjam balik, so sini tinggal 7. Pinjam sini bawa lah 8. So 8 tolak 7 1, so 7 tolak 7 sifar. Okey, so sebenarnya pernyataan ini adalah benar. Pernyataan yang asal ini dah benar. So bila kita nafikan dia, macam mana kita nak nafikan? So kalau digunakan sama dengan, kita nak nafikan senang saja. Kita tukar sama dengan, jadi tak sama. Okey? So tak sama dengan 18. So penafian dia, pernyataan ini adalah palsu. Kenapa? Kerana 1 sifar asas 8 tolak dengan 7 asas 8 sama dengan 1 asas 8. So ini dia punya penyangkal dia. Ini adalah dia punya penyangkal. So mesti ada yang ini, mesti ada bentuk pernyataan benar ke palsu dan apa dia punya penyangkal. So ada 3 markah dekat sini. 3 bahagian jawapan dekat sini. 1, 2, 3 wajib. Kalau palsu lah. Kalau benar ada hanya 2 saja. Okey, sekarang kita nak menafikan juga gunakan tilda. Kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey, apa itu kuboid? Apa itu keratan rentas? Ini kuboid. Bagi yang dah lupa, kuboid macam apa? Kotak kotak tabung ke apa ke yang kamu nak cakap lah. Dia kata kuboid. Okey, ini keratan rentas. Okey, adakah keratan rentas atas ni dengan tepi ni sama? Okey, dia kata ada 4. Adakah ada 4 yang sama? Okey, kalau atas dengan bawah saja yang sama. Tepi dengan tepi dengan tepi so dia kata 4 keratan rentas yang sama. Maaf, kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey. So kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Kita menafikan dulu. Okey, so pernyataan itu adalah benar. Kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey? Ada tak seragam? Tak ganggu Okey. Okey, soalan C baca dulu. Saya padam ni, dah jari dulu sikit kat sini. Okey. Jika Y sama dengan 2X, selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, macam mana nak tahu selari tak selari? Okey, mula kita tukar dulu ayat dia menjadikan akas. Kita bawa ni ke depan. Yang selepas perkataan maka ni, selepas ni, yang ini maksudnya yang belakang, kita bawa ke depan. Okey, so jika Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai keturunan yang sama, maka Y sama dengan 2X selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1. Okay, macam nak cari keturunan? Okay, balik kepada bab garis lurus. Okey, Y sama dengan MX tambah C. M ni ialah keturunan. So kalau keturunan dia sama, so maksudnya garis itu adalah selari. So kalau kita tengok sini, keturunan dia ialah 2, keturunan ini pun adalah 2. So dia adalah selari. So pernyataan ini yang asalnya tadi
dia tukarkan menjadi akas dia. So akas dia adalah pernyataan yang benar. Benar sebab apa? Sebab nilai kecerunan di sini 2, nilai kecerunan kat sini pun 2. So, maksudnya dia adalah selalu. Okay, soalan B. Jika segitiga ABC bersudut tepat. So kita tukar saja menjadi tidak bersudut tepat. Ini untuk songsangan. Maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. So songsangan dua-dua tu kita nafikan. So yang ni kita dah nafikan, yang ni pun kita nafikan. Okey, so pernyataan ini menjadi apa? Pernyataan ini menjadi palsu ke benar? Benar. Okey. Sebab apa benar? Okey, kalau kita nak gunakan ini, mesti ada 90 darjah. Sudut tepat ni ialah 90 darjah. Segitiga tu mesti ada Pythagoras. Okey? Mesti ada sudut 90 darjah. So bila tak ada sudut 90 darjah, so yang ni pun tak benar lah. Ini pernyataan ini, C kuasa 2 ni tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So ini ialah C, ini ialah A, ini ialah. So bila dia tak ada yang sudut 90 darjah, automatik tak boleh menggunakan teorem Pythagoras. So pernyataan ini adalah benar. Jika W kurang daripada 7, maka W kurang daripada 5. So kontra positif, tukarkan ni bawa ke depan, nafikan, yang ni bawa ke belakang, nafikan. Okey? Jika W lebih besar atau sama dengan 5, maka W sama dengan lebih besar atau sama dengan 7. Macam nak tahu pernyataan ini palsu? Okey, senang saja. Okey, W apa dia? Okey, kita boleh ada nombor 5, 6, 7 dan seterusnya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Okay, manakala W lebih besar atau sama dengan 7, so maksudnya dekat sini 7, 8, 9. So dia kata dekat sini. Okey, katakanlah kita ambil W sama dengan 5. Okey. Okey, kalau W sama dengan 6. Okey, 6 lebih besar daripada 5, betul? Okey, lebih besar. Kalau kita guna 5 boleh jugalah. Okey, kalau kita guna 5 pun boleh, kalau kita guna 6 pun boleh. Okay, contoh kat sini kita guna 6. Okay, kalau kita kata 6, kita ambil 6. So 6 lebih besar daripada 5, okey, betul. Adakah 6 lebih besar daripada 7? So pernyataan itu menjadi palsu kerana ini Kerana jika W sama dengan 6, yes, 6 lebih besar daripada 5. Tetapi 6 kurang daripada tu, dia dah menyalahi pernyataan yang so kalau kita ambil 5 pun sama juga. Dia boleh memenuhi pernyataan yang pertama, tetapi pernyataan yang kedua tak boleh. Sebab apa? 5 lebih besar daripada 7 adalah salah atau sama dengan. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, so latihan untuk hari ini ialah dalam buku modul buku modul buku kerja kamu muka surat 42. Okey, so terima kasih kepada semua yang berada dalam kelas PPR kita hari ini. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sementara saya ada lagi.